Salahkah melawan rasuah? Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur dalam usaha membersihkan negara ini dan menyelamatkan bangsa daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Katanya kerajaan berhasrat menyelamatkan negara daripada pemimpin-pemimpin yang mengkayakan diri dengan merompak harta kekayaan negara. Menurut beliau, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diarah untuk mengambil tindakan terhadap siapa sahaja yang melakukan perbuatan tersebut. Itu tekad saya. Senang susah saya hadapi. Kalau nak jatuhkan kerana saya lawan rasuah, silakan. Tetapi saya tidak akan bertolak ansur daripada bersihkan negara ini dan selamatkan bangsa kita dan negara kita daripada tindakan orang yang merompak kekayaan negara. Bukan sedikit dan ini termasuk pimpinan yang ada dalam kerajaan, baik menteri dalam kalangan kerajaan negeri. Kena ingat, saya arah SPRM apa? Ambil tindakan kepada siapa sahaja yang melakukan rasuah. Terutama setelah kita bagi amaran, dia buat juga lagi. Katanya lapor bernama. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap melancarkan program Semarak Tambun Cinta Al-Quran dan menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Al-Ittihadiyah Ipoh kemarin. Bagaimanapun, merujuk kepada kes mahkamah melibatkan Datuk Seri Azlan Man, beliau menafikan beliau di belakang dakwaan terhadap bekas Menteri Besar Perlis. Apabila kita ambil tindakan, kita zalim. Bukan saya ambil tindakan saudara. Ini yang paling akhir mantan Menteri Besar Perlis. Saya bukan siasat. Bukan saya buat laporan ke SPRM atau polis, katanya. Azlan berhadapan dengan 5 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu bagi kemudahan cuti seberang laut berjumlah lebih 1.18 juta ringgit antara 2013 dan 2017 ketika mentadbir negeri itu. Menurut pertuduhan tersebut, Azlan didakwa dengan niat menuntut kemudahan cuti seberang laut yang layak diberikan kepadanya sebagai Menteri Besar Perlis bagi tempoh bermula 2013 sehingga 2017 sedangkan tidak ada sebarang perjalanan tersebut oleh beliau. Ia membabitkan sebuah harga tiket penerbangan ke London, United Kingdom dan invoice syarikat pelancongan Sri Kedawang Travel and Tours Sdn Bhd serta Ida Travel and Tours Sdn Bhd. Beliau didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24/2 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjarakan tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai butiran dokumen yang palsu atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Selain itu juga Azlan menghadapi pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 pada esok. Tuduhan terhadap Azlan menunjukkan pimpinan Anwar tidak melakukan pendakwaan terpilih kerana tertuduh adalah pemimpin UMNO Perlis. Bagaimanapun, Anwar tetap mengarahkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk mengutip cukai termasuk daripada individu yang kaya dalam usaha menyelamatkan negara daripada kehilangan hasil. Lembaga Hasil Dalam Negeri kutip cukai daripada semua orang. Ini kalau dia tu orang kaya berbilion-bilion, dia tak bayar cukai, dia bayar sikit. Yang orang biasa kena bayar cukar. Inilah yang kita harus betulkan. Jadi saya sebut perkara ini kerana apa kaitan dengan Ramadan. Ramadan ini disiplin diri, soal nilai, soal akhlak yang saya ungkapkan sebagai madani, tegasnya seperti dipetik. Februari lalu, Anwar mengarahkan Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia, SPRM dan LHDN meneruskan siasatan dengan rapi ke atas isu Pandora Papers. Arahan saya kepada badan ini untuk teruskan siasatan dan saya mohon semua pihak bersikap tegas. Jangan lindungi, kalau ada bukti maka tindakan perlu diambil. Kalau tindakan diambil tanpa fakta, bukti itu boleh dicabar atas dasar penyalahgunaan kuasa atau kepentingan politik, katanya di Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Barisan Nasional Parit Sulong, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berhubung pendirian kerajaan mengenai isu Pandora Papers. Menurut laporan, siasatan adalah menjurus kepada kekayaan luar biasa yang dimiliki beberapa individu, termasuk bekas menteri dan individu kenamaan lain serta keluarga mereka, selain kaitannya dengan syarikat luar persisir di luar negara. Difahamkan SPRM juga menyiasat kemungkinan ada hubung kait kewangan yang dimiliki hasil daripada tender dan projek kerajaan. Nah, itulah yang menggerunkan para koruptor negara ini. Sebab itu, saban hari ada yang meratip mahu mengulangi tebuk atap. Sebagai permulaan untuk membantu golongan B40 Januari lalu, kerajaan melancarkan program rahmah yang dijalankan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Pada 29 Mac pula, Perdana Menteri mengumumkan bayaran bantuan khas kewangan Aidilfitri tahun 2023 yang memberi manfaat kepada 850,000 pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan yang menelan belanja RM170 juta. Bantuan ini diselaraskan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang diterajui oleh Datuk Seri Muhammad Sabu.
Menurut laporan bernama bantuan secara one-off sebanyak RM200 seorang kepada nelayan diterima baik oleh mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Namun, pemimpin Perikatan Nasional masih juga mengimpikan mahu menjatuhkan kerajaan pilihan rakyat ini menerusi hasutan kononnya kerajaan meminggirkan orang Melayu Islam. Kalau kita lock kepada kerajaan yang ada lah ni, adik kakak sekalian, nasib agama kita, nasib bangsa kita, nasib banyak perkara akan terjejah. Kata Ahli Parlimen Pasir Putih Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh di Majlis Ihya Ramadan Pimpinan Kerajaan Negeri bersama anak Kelantan di perantauan bertempat di Bangi Convention Centre, Bandar Baru Bangi pada 1 April lalu. Malang sungguh pada hujung Februari 2020 mereka menjatuhkan kerajaan yang sedang berperang dengan serangan COVID-19. Akibatnya rakyat merana selama 33 bulan. Hari ini mereka nak jatuhkan kerajaan yang sedang berperang dengan serangan rasuah. Kegilaan apakah ini?